Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalam episode pertama, Menteri yang berhenti, Rafizi akhirnya mendedahkan satu rahasia besar ataupun satu perkara betul-betul yang tak pernah kita jangka beliau berani nyatakan tentang Anwar Ibrahim. Dalam pendedahan semalam, Rafizi dengan jelas menyatakan bahawa Anwar Ibrahim sudah tidak ada keyakinan lagi terhadap beliau. Rafizi memberikan fakta bahawa kalau betul Rafizi masih diyakini oleh Anwar Ibrahim sendiri, Rafizi akan tetap menjadi timbalan Presiden PKR. Tetapi oleh kerana Nurul Izzah mendapat restu daripada Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR, maka itulah buktinya, kata Rafizi, bahawa beliau sudah tidak mendapat keyakinan lagi daripada Anwar Ibrahim sendiri. Jadi itulah sebabnya, kata Rafizi, dia perlu letak jawatan. Selain daripada itu, Rafizi juga menyatakan bahawa kalau dia mau teruskan pekerjaan itu, beliau takut dan risau beliau akan menjadi pak turut, lemdak. Beliau boleh menjadi orang yang hanya datang kerja, pulang kerja, datang kerja dan pulang kerja, tidak ada apa-apa yang beliau lakukan. Dalam satu persoalan, menjawab kritikan beliau bukan pemain pasukan dalam jamaah menteri, Rafizi merujuk kepada rekod kerjanya di Petronas serta kerjayanya memimpin ribuan sukarelawan membantu PKR memenangi lebih 40 kerusi pada PRU 2018. Nampaknya Rafizi mula mengorek, mencungkil semua sejarah-sejarah perjuangan parti PKR yang mana beliau terlibat penuh. Sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita menjadi kuat. Secara umumnya, kita kena penyakit dan sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit, kita boleh melawan penyakit daripada dalam. Jadi, kalau nak tahu lebih tentang produk ini dan bagaimana ia berkesan, sila hubungi nombor yang tertera dan ingat, produk ini adalah produk yang halal, lulus KKM dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ini statusnya itu produk yang sangat saya percayai dan ia pasti akan berada di setiap rumah menjelang beberapa tahun lagi. Baiklah saudara-saudara sekalian, Rafizi dalam pengakuan beliau terkini menegaskan bahawa menjadi pasukan bukan bermaksud bersetuju dengan segala-galanya. Seorang pemimpin baik dikelilingi individu yang berani menyatakan tidak setuju dan bekerja berasaskan kecekapan serta integriti, bukan sekadar yes man, kata Rafizi. Rafizi turut menepis spekulasi. Beliau merancang menubuhkan parti politik baru dan berkata, langkah itu hanya akan membawa ketidakstabilan dalam negara. Beliau bagaimanapun mengakui ramai penyokong lama PKR kini berasa kecewa dan beliau bercadang terus bekerjasama dengan mereka. Kita tak perlukan drama baharu, kata Rafizi. Kita perlu fokus kepada perkara yang penting, katanya. Jadi dengan ini bermaksud penegasan ini mengesahkan Rafizi tidak akan membuka parti baharu. Beliau sendiri menepis, menafikan spekulasi. Kononnya beliau mau merancang menubuhkan parti baharu. Dan baru-baru ini tular juga di media sosial menyatakan mungkin ada kebaikan Rafizi bersama dengan KJ, Said Sadiq dan semua pemimpin-pemimpin muda yang lain. Ini semua dimulakan, dicanang oleh Puan Zarkasi dan sebenarnya meskipun itu satu sindiran yang pedas tetapi mendapat sambutan yang hangat daripada netizen, khususnya para netizen yang masih muda. Apa pula pendapat anda semua? Sila tinggalkan komen anda, jangan lupa kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas Rafizi meletakkan jawatan sebagai menteri dan beliau membuat podcast beliau, ternyata
Rafizi sudah mempunyai plan untuk meneruskan survival beliau. Ramai juga yang mengatakan bahawa mungkin Rafizi akan mendedahkan satu persatu pendedahan-pendedahan yang panas dan tak pernah orang tahu. Rafizi di dalam pengakuannya baru-baru ini beliau kata, di luar daripada kabinet, di luar daripada kuasa, beliau boleh melakukan apa yang sepatutnya beliau lakukan. Karena dalam menteri, kata Rafizi, beliau mempunyai prinsip dan perlu menjaga etika bersama dengan komponen. Kali ini di dalam pendedahan terkini, Rafizi benar-benar memberitahu apa yang sepatutnya. Kali ini Rafizi dengan berani menyindir Kementerian Pendidikan dan mempertahan letak jawatan. Sudah dapat dijangka bahawa Rafizi akan mendedahkan satu persatu kelemahan demi kelemahan dalam kerajaan. Tetapi menjadi tanda tanya ialah kenapa Rafizi menyindir kementerian yang datang daripada PKR sendiri? Mengapa beliau tidak menyindir daripada parti-parti komponen? Fadilina Siddiq, beliau sindir juga. Bekas Menteri Ekonomi itu berkata 80% perancangannya telah dilaksanakan sedangkan Kementerian Pendidikan masih tiada apa, kata Rafizi. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyindir Kementerian Pendidikan selepas dikritik kerana meletak jawatan selepas tewas pemilihan PKR bulan lalu. Sebelum saya teruskan, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat lebih daripada 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit dan kita menjadi lemah daripada dalam kena imun badan kita. Kita juga sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang bodoh atau lemah. Jadi untuk jadi sehat dan kuat melawan penyakit daripada dalam, kita perlu menguatkan semula imun tubuh badan kita supaya kita boleh melawan semua jenis penyakit dan kita boleh jadi sembuh. Sila dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera dan dapatkan khidmat nasihat. Baiklah. Ahli Parlimen Pandan itu juga menegaskan beliau enggan menjadi menteri, tidak berfungsi atau sekadar menjadi pak turut. Kata Rafizi, beliau meletak jawatan kerana jelas telah kehilangan kepercayaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekaligus menyukarkan pelaksanaan reformasi secara berkesan. Dalam episod pertama audio siarnya yang berhenti menteri, Rafizi mempertahankan prestasinya sebagai anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Kata Rafizi, sekitar 80% daripada apa yang saya rancang telah diluluskan Jemaah Menteri. Semua itu telah dilaksanakan, kata Rafizi lagi. Beliau menyebut beberapa inisiatif besar dilaksanakannya, termasuk Rancangan Malaysia ke-13, peralihan tenaga, reformasi pasaran buruh, dasar gaji progresif, reformasi fiskal, subsidi bersasar dan inisiatif kerajaan digital. Rafizi turut mempersoalkan kritikan terhadap tindakannya meletak jawatan sambil mengalih perhatian kepada kementerian lain. Kata Rafizi, saya kadang-kadang rasa geram. Kementerian Ekonomi ditanya macam-macam. Pergilah tanya Kementerian Pendidikan, kata Rafizi. Sudah 2 tahun setengah, mana kerangka utama, tiada apapun, kata Rafizi. Tapi mereka sibuk bercakap tentang orang yang dah letak jawatan, katanya lagi. Rafizi yang tewas kepada anak perempuan Anwar, Nurul Izzah, dalam persaingan jawatan timbalan Presiden PKR berkata, lebih baik meletak jawatan daripada jadi menteri tidak berfungsi. Menurutnya, beliau meletak jawatan bukan kerana kecewa, tetapi kerana beliau sedar telah hilang keyakinan Perdana Menteri yang menjadikan pelaksanaan reformasi secara berkesan tidak mungkin berlaku. Apabila Nurul Izzah bertanding melawan saya, jelas beliau mendapat restu Anwar yang juga Presiden PKR. Itu isyarat kepada penjawat awam bahawa saya tidak lagi disokong Perdana Menteri, katanya. Kalau saya kekal, saya akan jadi Menteri Lame Duck. Kalau saya cuba teruskan kerja secara berkesan, kementerian pula akan terbeban, dasar saya akan ditolak. Kalau saya sanggup hanya datang kerja dan balik setiap hari,
Tapi itu bukan saya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Rafizi bersuara. Akhirnya Rafizi membongkar apa sebab dan punca beliau meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Pelbagai spekulasi dan pelbagai canang. Orang kata Rafizi letak jawatan kerana merajuklah ataupun beliau tidak performlah dan macam-macam. Namun demikian, meskipun Rafizi diserang habis oleh pelbagai pihak termasuk pihak kerajaan, termasuklah dalam kalangan kepimpinan, beliau tetap berdiri dengan prinsip beliau, yaitu meneruskan peletakan jawatan. Meskipun dipujuk dengan pelbagai cara, beliau tetap berkata beliau harus mempunyai prinsip. Hari ini akhirnya Rafizi mendedahkan apa punca sebenar beliau meletakkan jawatan. Bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa beliau meletakkan jawatan kerana beberapa perkara. Antaranya, beliau hilang keyakinan kepada beliau mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri hilang keyakinan kepada beliau sebagai orang nombor 2 parti dan Menteri Ekonomi. Wow, pendedahan ini pasti panas dan membawa pelbagai spekulasi. Adakah selepas ini beliau akan keluar pula daripada PKR? Saudara, sebelum kita teruskan, saya nak kongsikan dengan anda semua, ini Transofactor for Life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh, daya imun badan kita yang tak melawan daripada dalam. Apabila imun badan kita menjadi meningkat, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Ini bukan ubat, ini Transofactor yang diluluskan KKM, ada sijil halal dan diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Jika anda berminat, anda menghubungi nombor yang tertera. Menurut Rafizi Ramli lagi, beliau menyatakan bahawa alasan itu ahli Parlimen Pandan berkenan membawa kepada pendiriannya untuk meletak jawatan dalam kabinet sebaik berakhir pemilihan PKR pada akhir bulan lalu. Apabila Nurul Izzah Anwar bertanding, ia mendapat restu Presiden dan Perdana Menteri. Bila sudah ada restu Presiden, itu isyarat jelas bahawa Presiden sudah hilang keyakinan kepada saya dan sebagai Menteri Ekonomi, kata Rafizi lagi. Bila sudah hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri dan mandat daripada parti, kekalahan dalam pemilihan, akhirnya kalau saya memilih kekal, saya akan jadi Lemdak Ministri. Menteri yang sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri dan jawatan menteri ini, kalau saya nak buat kerja, dia akan heret kementerian saya sekali. Katanya dalam rancangan live podcast yang berhenti menteri yang disiarkan menerusi akaun Facebook beliau malam tadi. Rafizi pada 27 Mei lalu mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa Selasa lalu. Menjawab dakwaannya, kononnya dia merajuk, Rafizi berkata alasan itu direka pihak tertentu untuk menyerang peribadinya selepas tiada alasan lain yang dilihat lebih wajar. Dakwaan merajuk kepada saya ini pelik jugalah. Merajuk kalau tengok kepada makna, iaitu kalau tak dapat sesuatu. Kes saya lain, saya memang menteri dan saya tak mahu sesuatu, kata Rafizi. Saya tak mahu menteri itu. Dia tak timbul soal merajuk kerana akhirnya dia kembali kepada soal prinsip. Merajuk ni letak jawatan ia mesti bersandar kepada isu lebih besar. Kita mahukan pemimpin atau pimpinan negara yang ada dalam kabinet itu mesti bebas menyatakan pandangan. Bila pujuk saya akan kembali kononnya, kata beliau. Balik itu, saya kekal dalam kerajaan. Secara tersiratnya bersyarat, tutup mulut diam-diam. Sebab kamu menteri yang tak ada mandat, katanya. Menyentuh prinsip politiknya, Rafizi berkata, kuasa bukan satu-satunya jalan yang menjamin survival dan kedudukan dalam politik. Sebaliknya, kata beliau, ia mesti berakar kepada penerimaan rakyat
Selain apa yang diusahakan mesti memberi manfaat dan mensejahterakan masyarakat. Saudara, melalui penyataan dan juga pendedahan Rafizi ini, ada yang mula bertanya-tanya, adakah Rafizi akan meneruskan pendirian beliau bersama PKR? Adakah beliau akan keluar parti letak jawatan? Inilah yang menjadi tanda tanya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.